Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh pimpinan Masjid Al-Falah, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Jadi pada malam ini dengan takdir Allah Subhanahu taala, dengan iradah Allah, kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan saya yang membaca kitab, tuan-tuan yang mendengar mendapat manfaat, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita semua maklum, kita semua sentiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Sentiasa memperbaiki amal ibadat kita. Kalau ada salah silap, kita perbaiki dengan cara kita menuntut ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita tahu di mana salah kita, di mana silap kita, dan kita perbaiki. Itu di antaranya. Jadi semua kita ini tak terlepas daripada perkara yang saya sebut tadi, iaitu sedang memperbaiki amalan-amalan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Mulk, iaitu pada Tabarak allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menjadikan mati dan hidup supaya nak mencuba, nak menguji mana-mana di antara kalangan hamba-hambanya yang elok amalannya. Jadi itu di antara ayat yang boleh memberi motivasi kepada kita untuk sentiasa memperbaiki diri dalam kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ahsanu amalan, yang mana hamba-hamba yang mengelokkan amalannya, yang elok amalan. Sebab tu kita belajar daripada hari ke hari, bulan ke bulan dan seterusnya, tak lain tak bukan supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah. Itu di antaranya. Yang mana kita semua ni orang yang muslim, mukmin. Kemudian kita juga nak jadi orang yang muhsin, orang yang sentiasa buat yang terbaik. Buat perkara-perkara baik di sisi Allah. Di samping itu juga kita berusaha untuk menjadi orang yang qarabin, yang hampir kepada Allah. Tadi saya sebut pada kita ni orang muslim, sudah tentu. Kemudian kita berusaha menjadi orang yang mukmin, yang sebenar-benar mukmin. Dan kita juga berusaha menjadi orang yang muhsin, orang sentiasa buat baik. Segala tindak tanduk kita, percakapan kita, perbuatan kita, semuanya berada dalam keadaan muhsin, mana yang baik, yang elok di sisi Allah. Kemudian kita juga berusaha untuk menjadi orang yang muqarrabin, yang hampir kepada Allah. Itu di antara perkara yang kita sedang usahakan sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keluar daripada landasan tadi. Landasan dia muslim. Jangan keluar daripada landasan mukmin. Jangan keluar daripada landasan muhsin, dan jangan keluar daripada landasan muqarrabin. Ini di antara perkara yang selalu dibesar oleh para ahli ulama dalam kitab-kitab mereka, dan mereka sendiri pun
Ada di antara yang kita belajar mereka pesan gitu, maka hari ini kita dengar semula dan kita juga berusaha ke arah itu. Baik. Sebagai muqaddimah, saya dahulukan beberapa ayat Quran. Mudah-mudahan dengan petikan ayat Quran ini boleh memberi sentuhan pada hati kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Infitar, Allah sebut apa dia? Tuan-tuan mungkin ada yang hafal surah Infitar. Seperti ayat 10, 11, 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya ke atas diri kamu itu ada yang menjaga, yang melihara, yang mengawasi. Semua diri kita ni, termasuk yang bercakap ni, semuanya diawasi oleh makhluk Allah yang bernama apa dia? Malaikat. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya ke atas diri kamu ini ada yang menjaga, yang melihara, yang mengawasi. Kalau semua orang faham penghayatan ayat tersebut, maka sudah tentu dia akan menjadi hamba yang sentiasa takut pada Allah. Kerana semua gerak-gerik kita diawasi, dicatat segala perkara yang kita lakukan. Dan Allah SWT sebut lagi, kiraman katibin. Makhluk itu ialah mereka yang dimuliakan oleh Allah dan mereka diberi tugas untuk mencatat segala amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kiraman katibin maksudnya makhluk tadi tu mereka ni dimuliakan oleh Allah. Ini malaikat ni dimuliakan oleh Allah dan mereka diberi tugas untuk mencatat amalan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah, yang ini manusia. Jadi kalau kita faham, sudah tentu kita takut kepada Allah. Semua amalan kita, perbuatan kita, percakapan kita dicatat, direkod. Itu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Ini 3 ayat yang saya baca ni. Sudah tentu boleh menyentuh hati kita yang kadang-kadang lupa kepada Allah, yang kadang-kadang berani melakukan maksiat di depan Allah, yang kadang-kadang berani membuat sesuatu yang sudah tentu kalau itu perkara dosa. Kalau kita ingat ayat ini, kita takut kepada Allah SWT. Karena ada makhluk Allah yang Allah bagi tugas, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka ini tahu apa yang kamu lakukan. Bila sebut apa yang kamu lakukan, semualah yang melibatkan anggota badan kita yang Allah amanahkan ini, semuanya akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat-ayat Quran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita belajar tentang tafsirnya, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadikan ayat-ayat yang kita belajar itu menyentuh hati kita. Menyentuh hati kita. Barulah sampai yang dikatakan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Kalau sekadar dengar kemudian tidak menyentuh hati kita, tidak boleh berusaha untuk mengubahkan hati kita, maka kita belum sampai lagi kepada ke yang sepatutnya. Jadi kita kena usaha sedikit demi sedikit. Dan saya yakin tuan-tuan puan-puan berusaha ke arah itu, insya-Allah. Dan termasuk saya juga, kita berusaha untuk menjadikan ayat Quran itu sebagai panduan hidup kita. Jadi ada ayat Quran yang bila kita dengar dia, kita dengar kupasan dia, dia boleh menggerunkan kita. Yang antaranya yang kita baca malam ni lah. Kita dengar, kita rasa gerun. Ada ayat Quran yang kita baca dia, kita tahu sejarah-sejarah yang berlaku sebelum-sebelum ini. Sejarah para anbiya dan sebagainya. Ada ayat Quran yang kita baca yang Allah terang tentang hukum hakam Allah yang perlu kita patuhi. Itu di antara perkara yang terdapat dalam Al-Quran. Basyiran wa nadhira. Ada perkara yang menggembirakan dan ada perkara yang menggerunkan.
Dan kalau kita lihat pada ayat lain pula, kata Allah SWT, saya petik surah An-Nisa pula, ayat 52, ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha azizan hakima. Ayat ni juga boleh menggerunkan hati kita bila kita dengar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ini ayat-ayat Allah, saufa nuslihim nara, selagi kami akan membakar mereka itu di dalam api neraka. Kullama nadjat juluduhum, tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, terbakar hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang lain. Ini kata Allah dalam surah An-Nisa. Tiap-tiap kali kulit mereka terbakar hangus, Allah ganti pula dengan kulit yang baru, mana tubuh badan yang baru. Bukan ganti kulit saja, seluruh badan ganti yang baru. Kenapa Allah ganti? Lepas hangus, terbakar hangus ganti, lepas terbakar hangus ganti, berulang-ulang sehingga habis tempoh siksaan Allah terhadap orang yang disiksa oleh Allah SWT. Liyazuqul azab, kata Allah, supaya merasai azab. Allah nak merasakan azab kepada orang yang derhaka kepada dia. Yang ni yang kita takut. Karena di sana dia panggil darul jaza, negeri pembalasan. Kalau orang yang sebagai ahli neraka Allah, maka dibalas dengan balasan siksaan. Sebab di sana darul jaza, negeri dibalas oleh Allah. Tetapi kalau orang yang ahli syurga, dia beruntung, dia juga masuk dalam darul jaza, negeri pembalasan, iaitu dia dapat nikmat-nikmat. Kalau orang yang ahli syurga, dapat nikmat sepanjang hayat dia. Bukan darul amal. Dan syurga bukan untuk beramal lagi, tapi darul jaza, negeri untuk mendapat balasan-balasan di sisi Allah. Duk terima nikmat je. Tak kena solat dah, tak kena bersedekah dah, tak kena, semua tak kena. Ada dapat nikmat saja di dalam syurga. Itu kalau ahli syurga. Sebaliknya kalau ahli neraka, juga darul jaza, negeri pembalasan, dia dapat siksaan-siksaan. Sehingga akan kata Allah, kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap-tiap kali kulit mereka hangus dibakar oleh Allah SWT, dan mereka ini digantikan, kulit mereka diganti dengan kulit yang lain. Liyazuqul azab, supaya merasai azab. Ini. Innallaha azizan hakimah. Sesungguhnya Allah SWT maha gagah dan maha bijaksana. Jadi kalau kita dengar dengan hati sanubari, kita rasa takut. Dengan kelemahan yang ada pada kita ini, dengan dosa yang banyak yang ada pada kita ini, yang mungkin kita belum lagi bertaubat kepada Allah, kita takut untuk berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kesempatan yang ada ini, dalam usia yang Allah Taala bagi kat kita ini, 40 tahun, 50, 60, 70, di kesempatan ini sebelum kita dijemput oleh Allah, kita berusaha untuk bertaubat, dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah dan dosa kita dipadam oleh Allah sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kita dapat keampunan mardatillah. Yang itu yang kita harapkan. Jangan bila kita bertemu Allah dalam keadaan membawa dosa yang banyak. Jangan. Sebab itu kita usaha merayu pada Allah, bertaubat pada Allah, mudah-mudahan dipadam segala dosa kita. Karena kita ini tak terlepas daripada dosa. Tak terlepas. Itu ayat 56 daripada surah An-Nisa. Mari kita lihat lagi surah As-Sajdah yang selalu kita dengar pada pagi Jumaat itu, juga berkaitan dengan ayat-ayat yang boleh menggerunkan hati kita. Dalam surah Sajdah ada ayat yang berbunyi pada
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Selalu kita dengar pada pagi Jumaat. Kau datang subuh Jumaat lah. Dan kalau imam baca, baca surah Sajdah pada pagi Jumaat tu sunat, bukannya wajib lah. Kalau imam kata pagi ni tak ada sajadah, tak ada sujud sajadah bagi, jadi tak apalah. Jangan pula orang kata kenapa tak ada pula sujud sajadah pada pagi ni hari Jumaat ni. Pagi Jumaat, subuh Jumaat kenalah buat sujud sajadah. Dia pula kata gitu. Jadi kalau buat alhamdulillah, tak buat pun tidak menjadi masalah lah. Baik. Jadi ayat yang saya baca tadi yang bermaksud wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah api neraka Allah. Kullama aradu, tiap-tiap kali mereka ini mahu an yakhruju minha, bahawa dia nak keluar daripadanya, daripada api neraka, nak lari keluar. U'idu fiha, mereka akan dikembalikan kepadanya, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Lari macam mana pun, panjatlah macam mana pun nak keluar daripada api neraka yang Allah sediakan untuk mereka, tak boleh. Tak boleh lari keluar. Wa qila lahum zuqu azaban nar, dan dikatakan bagi mereka, rasalah azab api neraka pada hari ini. Ini di antara ayat yang menggerunkan kita. Kata Allah, hari ini rasalah azab yang dikenakan kepada kamu. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mana adalah sekalian kamu di dunia dahulu kamu mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah. Jadi hari ini rasalah azab kerana di dunia dahulu kamu tidak beriman dengan Allah, tak percaya dengan Allah, tidak mengikut perintah Allah dan sebagainya. Jadi kata Allah, Dzuqu azaban nar, rasalah sekalian kamu azab api neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang mana kamu semua dusta pada dunia dahulu. Ini yang perlu kita faham lah. Jadi orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli neraka Allah, mereka ni bila berada dalam neraka Allah, mereka nak lari keluar. Kita ambil contoh. Kalau di dunia ni kita tengok orang-orang yang ditahan, di penjara, cuba tengok keadaan mereka macam mana. Dia cari jalan macam mana nak lari keluar. Tu. Sebab dia berada di tempat yang azab, tempat penyiksaan. Tempat tahanan, tempat penyiksaan. Pakai pula seluar pendek. Pakai baju tu lah daripada pagi sampai ke petang. Tak tahu macam mana. Seminggu sekali tu kau, Allah Alam. Tapi pakai seluar pendek. Jadi ditanya kenapa orang-orang yang demikian ditentukan pakai seluar pendek, tak bagi pakai seluar panjang. Saya tengok jawapan orang kata, pihak yang menjaga ni lah, dia kata kalau bagi seluar panjang nanti dia ikhtiar guna seluar itu untuk gantung dan sebagainya. Sebab tu mereka bagi pakai seluar pendek. Tu di antara yang saya pernah dengar lah. Jadi mereka berada di tempat penyiksaan. Dok cari jalan macam mana nak keluar, nak lari daripada tempat tersebut. Sebab tu kita pernah dengar ada setengah tempat-tempat lain, tempat tahanan yang lain, mereka berusaha korek lubang dan sebagainya, keluar. Ada yang berjaya keluar dan sebagainya. Ini berlaku di luar negara lah. Maknanya mereka korek lubang. Berapa lama nak boleh tembus tu? Masya Allah. Dia cari jalan untuk keluar daripada tempat penyiksaan. Itu tempat siksaan di dunia. Bayangkan yang ayat tadi ni tentang ahli neraka Allah, mereka ni kullama aradu, tiap-tiap kali mereka ni mereka mahu an yakhruju minha, nak keluar daripada api neraka tadi. U'idu fiha, dikembalikan mereka dalamnya. Mereka tolak masuk balik. Lari macam mana, panjat macam mana pun
Tak boleh, malaikat tolak masuk balik. Sebab dalam neraka Allah ni bukan rata saja, bahkan bergunung ganang, jurang dan sebagainya. Wallahu alam macam mana keadaannya, wallahu alam. Makna dahsyat sungguh tempat siksa Allah. Itu di antara ayat-ayat yang boleh menggerunkan hati kita. Sebab tu kita kena ingat takut kepada Allah SWT. Kalau kita lihat orang yang soleh zaman dahulu, mereka bila teringat nak melakukan perkara-perkara salah, perkara dosa, mereka di antaranya yang saya dengar pada guru dia kata, orang yang soleh ni dia pasang sebatang lilin depan dia. Bila teringat nak buat dosa, dia cuba letak jari dia sedikit di lilin yang dia pasang tadi. Tak ada berapa minit pun, berapa saat je, tu pun dah sakit dah. Dia kata kalaulah api ini pun kamu tak sanggup, dia cakap kat diri dia, kalau api yang sedikit ini pun, yang sebesar lilin ini, yang kamu sendiri nyalakan, yang kamu cuba letak jari kamu dalam beberapa saat, kamu tak sanggup, macam mana kamu sendiri sanggup untuk masuk ke dalam neraka Allah yang dahsyat apinya? Ini dia motivasi pada diri dia sendiri. Masya Allah. Ini orang-orang yang soleh, yang muqarrabin, yang sentiasa melihat ruang-ruang untuk dekatkan diri kepada Allah. Sebab tu tadi saya sebut dia, kita ni selain daripada menjaga Islam kita, kita juga menjaga iman kita, kita juga berusaha menjadi orang yang muhsin, dan kita juga berusaha menjadi orang yang muqarrabin, yang makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Apa pun yang kita buat, kita nak kita makin dekat dengan Allah. Sebab apa? Kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita tadi orang soleh, dia uji. Dia kata kat dia, kalaulah api yang sekecil ini pun kamu tak sanggup untuk membakar jari kamu, bukan semua jari, sedikit je, itu pun kamu tak sanggup, bagaimana diri kamu nak masuk dalam neraka Allah? Jadi bila dia ingat begitu, dia takut untuk melakukan apa-apa yang Allah murka. Mungkin kesalahan mereka tak macam kesalahan yang kita buat. Orang yang soleh ni, kesalahan mereka mungkin terlintas fikiran untuk memiliki kemewahan dunia sedikit. Dia kata kalaulah aku dapat sedikit kemewahan dunia, itu pun mereka anggap kesalahan yang mereka lakukan. Baru teringin nak kemewahan dunia, sudah mereka anggap apa dia? Itu kesalahan yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan. Kita bukan teringin ni je, berusaha semampu yang boleh. Siapa yang boleh kita tipu, kita tipu. Setengah orang begitu. Siapa yang kita boleh makan, kita makan. Sebab orang-orang zaman sekarang ni dia beza. Dia bangun pagi. Kalau orang yang miskin, dia bangun pagi, dia tanya hari ni nak makan apa. Tu orang miskin, orang yang susah. Orang yang Allah Ta'ala bagi pun cukup-cukup je untuk dia. Dia bangun pagi, dia tanya hari ni nak makan apa. Berbeza dengan orang yang sentiasa senang lenang, yang tak pernah merasai kesusahan. Bila dia bangun pagi, dia tanya hari ni nak makan siapa. Tu beza ayat dia. Dia bangun pagi, hari ni nak makan siapa. Ni zaman kita ni zaman yang penuh dengan kesalahan-kesalahan yang saya sebut tadi. Hari ni siapa aku nak tipu, hari ni siapa duit siapa aku nak ambil, hari ni siapa. Ini zaman kita. Masya Allah. Sebab tu kalau tak takut pada Allah, tidak diberi motivasi dengan ayat-ayat tadi, maka kemaksiatan, kedurhakaan berlaku tidak ada titiknya. Dia terus buat sampailah akhirnya dijemput oleh Allah SWT. Sebab itu kita yang Allah Ta'ala pilih ini untuk jadi orang yang sentiasa ingat, bersyukur pada Allah. Bersyukur banyak-banyak. Allah jemput kita datang ke masjid, ke masjid ilmu, tak lain tak bukan Allah nak kita ni jadi orang yang taat kepada dia, bersyukur pada Allah. Bukan usaha kita untuk datang, tapi Allah pilih. Allah pilih kita untuk menggerakkan kaki kita, untuk gerakkan semua untuk datang ke rumah Allah. Dan Allah Ta'ala bagi sedikit sentuhan rohani daripada guru-guru yang sampaikan ilmu. Tak lain tak bukan Allah nak kita ni jadi hamba yang taat kepada dia. Sebab tu kita kena bersyukur pada Allah. Syukur. Nikmat yang paling bernilai di antaranya ialah nikmat kita dapat istiqamah dalam mentaati Allah. Iaitu macam hari ni kita walaupun lepas Ramadan, kita dah lepas Ramadan kita dah sambut Syawal, dah masih lagi bulan Syawal, kita masih lagi bawa diri untuk datang ke rumah Allah. Tetap kita mencari apa dia?
mardatillah. Ini di antara anugerah yang Allah bagi pada kita semua, mudah-mudahan. Setengah orang dah habis je Ramadan dah tak nampak dah. Tak nampak dah. Jadi orang kata apa dia? Ramai orang hilang. Hilang di surau, hilang di masjid. Kali terakhir jumpa dia bila? Pada 20 Ramadan ataupun 23 Ramadan, 25 Ramadan. Tu kali terakhir. Boleh faham tak? Jumpa dia kali terakhir 25 Ramadan, 26 Ramadan. Sebab balance 3-4 hari tu dah hilang dah, tak nampak dah. Setengah orang hilang lagi awal. 20 Ramadan dah hilang dah. Bila nak jumpa balik tu? Jumpa balik pada 1 Ramadan tahun depan, kalau panjang umur. Itu di antara perkataan-perkataan yang boleh menyentuh hati kita. Jadi harap-harap kita di sini jangan hilang, jangan hilang. Jangan hilang. Baik. Itu ayat yang saya kongsi pada malam ini. Ada lagi nah? Isi dia di sini, ini baru mukadimah, tak mula lagi. Baik. Ayat yang berikutnya kata Allah SWT dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka sesiapa yang berharap bertemu Allah, berharap untuk mendapat balasan daripada Allah, berharap untuk mendapat rahmat daripada Allah di akhirat nanti, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh. Ni yang kita dah buat ni. Kita berusaha beramal saleh. Kita sedang beramal dengan ayat Al-Quran. Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Sesiapa yang berharap untuk bertemu Allah, mendapat balasan rahmat daripada Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Ni yang kita buat, amal saleh. Orang mukmin ni masa hidup di dunia, dia kena berpenat lelah, kena letih sikit. Masuk maghrib, dia kena datang solat berjemaah, kena mengaji ilmu. Kemudian mengaji, kemudian lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, nanti balik ke rumah, mungkin ada yang baca Quran dan sebagainya, solat sunat. Kemudian bangun malam, solat sunat lagi. Begitulah rutin hariannya. Dan dia tambah amalan-amalan zikir dan sebagainya. Orang mukmin ni dia berpenat lelah ketika di dunia ini, letih dia. Tapi letih dia akan dibalas oleh Allah SWT. Jadi itu sifat orang mukmin. Dia kena berpenat lelah semasa hidup di dunia ini, kena letih. Kena baca Quran, kena berzikir, kena bersedekah, kena buat baik pada orang, kena bagi makan orang. Ni macam musim raya ni, kena buat jamuan. Kalau kita Allah Ta'ala bagi sedikit kelebihan, kita buat jamuan, panggil orang makan. Jadi orang mukmin ni dia sentiasa ada aktiviti muhsin, aktiviti untuk buat baik. Kalau yang ada kelebihan itu, kalau orang yang Allah Ta'ala anugerah ilmu, dia kena mengajar, dia kena berkongsi ilmu, berkongsi pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Dia kena pergi ke sana, pergi ke sini. Ni orang mukmin dia kena begitu. Kalau jadi orang mukmin duduk diam, tak buat apa-apa, rehat, dia kata. Ni umur-umur macam saya, dia kata kena rehat banyak ni. Silap dia punya tanggapan diri dia, silap. Kalau kata dia orang mukmin, dia kena letih sikit. Kena letih ketika hidup di dunia ni. Letih apa dia? Letih dalam beramal ibadat. Kata Allah, falyamal amalan salihan, kena beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam peribadatan dia kepada Allah SWT. Jangan sekutu sesuatu pun. Jangan dekat makhluk pun dia takut. Jangan begitu. Jangan. Kita mesti hanya takut kepada Allah. Kita mesti mengharapkan pertolongan Allah semata-mata. Adapun dengan makhluk ini sebagai wasilah perantaraan sahaja. Bukan hanya dengan makhluk. Kita dengan makhluk ni hanya perantaraan, wasilah. Yang memberi semua perkara, yang merubah semua perkara adalah Allah. Tu. Kalau kita meletakkan Allah segala-galanya, itulah tanda bahawa kita tidak mensyirikkan Allah. Kalau orang yang dia dekat Allah pun dia takut, dekat makhluk pun dia takut. Dekat Allah pun dia minta pertolongan,
dekat makhluk pun dia minta pertolongan, artinya orang itu orang yang dalam keadaan syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Tu. Kena ingat nah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu syirik dengan beribadat kepadanya Tuhannya sesuatu pun. Jangan syirik. Buat semua amal ibadat yang Allah suruh ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ikhlas ni hanya Allah saja yang tahu. Nah. Tu, berapa ayat dah. Mudah-mudahan 2-3 ayat tu boleh menyentuh kita. Dan terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya petik daripada ayat surah Ali Imran ayat 133. Nah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah SWT, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan. Wa jannatin, dan syurga itu arduhas samawati wal ardh, luahnya syurga Allah yang Allah sediakan seluas langit dan bumi. Seluas 7 putaran langit dan bumi. Luahnya syurga Allah yang Allah sediakan kepada siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua ni orang yang berusaha menjadi orang yang bertakwa. Sebab syurga yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disediakan syurga tadi yang seluas 7 putaran langit dan bumi itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita semua berusahalah untuk jadi orang takwa. Takwa ni bukan sekadar di mulut, tapi diterjemahkan dengan apa? Dengan peramalan kita. Diterjemahkan dengan gerak-geri kita, pertuturan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Itu dipanggil orang yang bertakwa kepada Allah. Ataupun ta'rif dia, ta'rif takwa, imtisal awamirillahi wajtinabun nawahihi. Junjung titah perintah Allah, mana buat titah perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Ini dipanggil takwa. Buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang, itu orang yang takwa. Jadi bila orang yang bertakwa, maka dia akan mendapat syurga Allah yang Allah sediakan begitu luas untuk orang-orang yang demikian. Dan yang terakhir ayat Quran yang boleh saya kongsi pada malam ini, iaitu kata Allah SWT dalam surah At-Tahrim. Tuan-tuan duk catik apa ni, nama muka, catik dia punya surah, catik ayat tadi, insya-Allah tuan-tuan boleh balik semak nanti nah. Baik, yang berikutnya ialah surah At-Tahrim ayat 6. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ni. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Allah suruh mula dengan diri kita. Qu anfusakum, jaga diri kita. Wa ahlikum, dan jaga juga kepada ahli kamu, orang-orang yang di bawah tanggungan kamu. Nara, daripada api neraka, daripada disambar oleh api neraka Allah. Wa quruhan nas wal hijarah, bahan bakarannya terdiri daripada manusia dan juga batu-bata. 'Alaiha malaikatun ghilazun, 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang bengis, yang garang, yang tak pernah senyum kepada orang-orang yang nak masuk dalamnya. Ni neraka Allah dijaga oleh malaikat yang sangat bengis. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah, mereka tidak pernah menerakai Allah. La ya'sunallaha ma amarhum, mereka tidak pernah menerakai Allah apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa-apa yang disuruh kepada mereka, mereka tak pernah derakai. Mereka tak pernah ingkar.
Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat apa yang diperintah. Di malaikat yang ditugaskan jaga neraka Allah dalam keadaan bengis sekarang. Sesuai lah sebab jaga api. Tu. Orang yang jaga api ni, malaikat yang jaga api macam dia bengis sekarang. Bila ahli neraka datang je berkumpul depan pintu neraka, maka dia tanya, tak adakah seorang lelaki yang pernah diutuskan dulu untuk memberi nasihat, memberi teguran, memberi panduan agar kamu semua selamat daripada sampai ke tempat ini? Dia tanya balik. Dia tanya itu tanya sindiran. Tak adakah seorang lelaki, sebagai seorang lelaki itu iaitu Rasulullah. Tak adakah seorang lelaki yang datang membawa nasihat agar kamu semua terselamat daripada sampai ke tempat ini? Kenapa boleh hari ini sampai di tempat ini? Tak adakah seorang lelaki yang datang menasihat kamu? Jawab mereka, ada, tapi kami tak ikut. Jadi menyesal waktu tu tak guna lagi. Ahli neraka Allah ni mereka, cakapan mereka, ungkapan mereka ialah penyesalan demi penyesalan. Ini di antara ungkapan atau percakapan tuturan ahli neraka Allah, mereka sentiasa sebut penyesalan. Itu yang jadi bising. Sebab apa? Duk sebut kesalahan masing-masing. Dia tak sebut pasal orang lain, tapi sebut pasal diri sendiri. Orang ni dia sebut penyesalan. Silap dulu dia kata aku tipu kawan ni. Silap dia kata aku ambil yang kawan ni. Silapnya aku dulu semayang main-main tak semayang betul-betul. Silap dulu aku. Duk sebut. Kalau semua pakai sebut, semua ahli neraka tadi pakai sebut kesalahan yang begitu banyak pada diri masing-masing, itu yang jadi bising. Berbeza dengan ahli syurga Allah, mereka datang dalam keadaan tenang, ke depan pintu syurga, tenang, dalam keadaan sakinah, tenang. Sebab tu calon ahli syurga Allah ni tenang, hati tenang, tak ada keluh kesah. Duduk mengaji setengah jam, 45 minit contohnya, 50 minit, tak ada masalah. Seronok, tenang. Kadang-kadang tenang terlajak pun masalah. Tapi nak cerita bahawa orang mukmin yang calon syurga Allah, hidup dia tenang. Dia cukup seronok kalau ada majlis ilmu. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, mintalah malam ni ada majlis ilmu. Dia berdoa. Siapa tahu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya malam ni sebenarnya nak pergi ke tempat lain, nak pergi sembahyang Jumaat, nak mengaji, nak dengar guru-guru lain mengajar di tempat lain. Saya tak ada bercadang nak datang ke sini. Pukul 7, 10 minit, 7, 5 minit ke? Ustaz Juhari hantar mesej, minta tolong datang. Nampak? Allah Ta'ala atur untuk datang. Saya tanpa lengah-lengah, saya terima dulu. Modal tak ada lagi, saya terima dulu. Sebab saya fikir ini adalah peluang untuk saya menggandakan pahala. Saya fikir itu dulu. Dan saya berdoa, ya Allah, anugerahkan sedikit pemahaman untuk saya berkongsi. Tu. Jadi itulah di antara yang Allah takdirkan pada malam ini. Pada saya, dalam berkongsi ilmu ni pada saya, kalau orang mampu duduk 5 minit pun, saya kira saya dah berjaya dah untuk menyampaikan ilmu Allah. Orang mampu duduk 5 minit je. Bayangkan kalau orang mampu duduk 10 minit, setengah jam sampai sekarang ni, dengan kerelaan hati. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada saya, kalau orang boleh duduk 5 minit, tu kira dah okey dah bagi saya. Itu saya punya kiraan saya. Baik. Dan kepada tuan-tuan, terpulanglah. Duduk dalam keadaan kerelaan hati, duduk dalam keadaan terpaksa, terpulang. Itu hanya Allah saja mengetahui. Baik. Jadi ayat tadi nak menyatakan kepada kita bahawa orang yang beriman, dia kena jaga diri sendiri dan kemudian dia jaga ahli keluarganya daripada api neraka, daripada disambar oleh api neraka. Nak jaga tu macam mana? Tengah orang dia sayang juga ke anak, tapi sayang tak kena tempat. Dia hanya bagi makan dan minum, bagi pakaian, bagi keselamatan saja. Kemudian dia anggap, aku dah jaga anak aku dah bertanggungjawab pada anak. Sebenarnya belum lagi. Dia kena bagi apa dia? Kalau yang lain-lain tu dia kena bagi, yang saya sebut dia kena bagi makan, minum, pakaian, keselamatan anak, apa keperluan anak dia kena jaga. Kemudian dia kena jaga anak tadi daripada dia kena jaga supaya anak dia selamat di depan Allah nanti. Saya sebut itu Dia kena jaga anak, maksudnya dia kena bagi pendidikan agar anak tadi kenal Allah. Dia kena bagi didikan agar anak tadi kenal Allah.
Kalau dia tak bagi yang tu, dia belum selamat dalam tanggungjawab dia menjaga orang yang di bawah tanggungan dia. Itu. Jadi neraka Allah itu terdiri bahan bakaran daripada kalangan manusia itu sendiri dan batu bata. Setengah ulama kata berhala-berhala yang pernah disembah oleh manusia di dunia itu. Itu juga termasuk bahan bakaran api neraka. Dan neraka itu dijaga oleh malaikat yang bengis, yang keras, yang mereka itu tidak pernah neraka Allah, apa yang Allah perintah pada mereka, dan mereka buat apa yang Allah Ta'ala perintah pada mereka. Itu ayat Allah. Baik, kita bagi ruang azan sekejap, kemudian saya sambung sikit lagi, kemudian kita tutup. Alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak orang Islam atas orang Islam yang lain ada 5 perkara. Satu riwayat dia kata 5 perkara. Yang pertama pada raddus salam, menjawab salam. Ni sesuai dengan suasana sekarang ni pada kita berjumpa, kawan-kawan berjumpa, sanak saudara, maknanya kita kena menjawab salam. Kalau orang yang bagi salam kita, mana kita menjawab salam. Kalau kita yang beri salam, mana orang yang mendengar menjawab salam. Begitulah. Sama ada yang kenal ataupun yang tidak kenal. Kemudian apa lagi? Mengunjungi orang sakit. Wa iyadatul marid, mana mengunjungi orang sakit. Ini dia diajar oleh Nabi SAW. Mana hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain, iaitulah kita kena mengunjungi orang yang sakit. Kemudian kata Nabi, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Kalau ada jenazah, kita kena ambil peluang untuk mengiringi daripada awal sampai habis, kalau boleh. Kalau tak boleh, sekadar yang mampulah. Ada orang sempat waktu solat aja, maka dia solat. Ada orang sempat waktu mana? Waktu pengumuman di kubur. Waktu tu je sempat, waktu lain tak sempat. Jadi pulanglah. Yang terbaiknya maknanya daripada awal sehinggalah selesai dikebumikan, maknanya itu yang terbaiklah. Kemudian kata Nabi SAW, wa ijabatud da'wah, menghadiri jemputan. Di musim-musim sekarang ni banyaklah jemputan. Maka kita perkenankan jemputan. Mana kita bersedia untuk pergi. Biasa orang Melayu kita bila orang jemput, insya-Allah. Sebenarnya insya-Allah ni insya-Allah nak pergi. Kalau zaman-zaman dulu setengah-setengahnya bila diajak untuk pergi ke majlis, insya-Allah, dia jawab lemahnya untuk tak nak pergi tu. Sebenarnya dia guna insya-Allah tu untuk tak nak pergi. Tak boleh begitu. Sebenarnya bila sebut insya-Allah, mungkin 90% tu dah memang nak pergi, hati nak pergi. Selebihnya serah pada Allah. Mungkin ada halangan-halangan di kemudian hari, itu pulang pada Allah. Maknanya sebut insya-Allah nak pergi. Tu. Jadi dalam Islam ajar apa dia? Wa ijabatud da'wah, mana menghadiri jemputan. Kemudian wa tashmitul atis, dan menjawab orang yang bersin. Menjawab orang yang bersin. Ini hak orang Islam, tak ada orang Islam yang lain. Bila kita dengar kawan kita bersin, maka kita jawab. Tapi orang bersin kena sebutlah alhamdulillah. Sebab bersin ni nikmat. Nikmat. Cuba tengok orang nak bersin tak jadi macam mana. Dia tarik tak jadi. Dia kata tak bersin pula. Tapi kalau boleh bersin tu nikmat. Semua benda ni dibicara dalam Islam. Dalam hadis Nabi ada. Sebab Nabi tinggalkan pengajaran itu kebaikan. Semua ada kebaikan untuk kita. Jadi bila orang bersin, dia kena sebut alhamdulillah. Orang yang dengar sebut, jangan pula sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut orang tu, aku tak mati lagi. Sebab apa? Dia dah bersedia nak sebut, nak jawab ni, nak jawab orang bersin. Tengok kawan dah tarik tinggi dah. Bila dia lepas bersin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah jawab pula. Bukan innalillah yarhamkumullah. Sebab tu kena belajar, nak belajar.
Jangan jawab yang salah lah. Inna lillahi pun salah, la haula wala quwata illa billah pun salah. Jawab betul, iaitu yarhamkumullah. Baik. Jadi ni hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Yang pertama tadi pada kena jawab salam. Jawab salam. Kalau kita bagi salam pada orang yang kenal atau yang orang tak kenal, maknanya kita telah melakukan kebaikan, melakukan satu sunnah Nabi SAW. Bagilah salam pada orang kenal ke orang tak kenal, bagi. Cuma kalau bagi salam pada kalau yang lelaki pada yang perempuan, yang muda, itu kena tengok lah, tak boleh sebab takut fitnah pula. Ni asal-asal belajar bab salam je, semua orang dia bagi salam. Ustaz kata yang kenal pun bagi salam, yang tak kenal bagi salam. Dia kata cantik lah, mudah ni dia guna. Dia jumpa anak dara mana, dia pun Assalamualaikum, tak jawab berdosa. Itu dah jadi lain. Zaman sekarang ni macam-macam, kalau belajar salah dia kona kat lain. Ni musim raya, musim apa semua ni, asal jumpa orang dia bagi salam. Baru je belajar dia kata, tak jawab berdosa. Dia salah guna pemahaman hadis. Kalau bagi salam pada orang yang macam tadi ni, perempuan yang muda dan sebagainya, takut fitnah pula lah, tak boleh. Kemudian kalau bagi salam waktu tengah makan, sekarang ni jamuan raya banyak. Asal Sabtu Ahad aja penuh, 3-4 jemputan, 5-6 jemputan. Bila kita pergi je orang tengah makan, tak perlu bagi salam masa tengah makan. Kawan bayangkan tengah makan lemang, ketupat, nak jawab macam mana? Siap rendang lagi, daging seketul dengan ketupat tadi, dengan lemang tadi. Silap terkeluar dia punya lemang ni tadi. Cukup dengan kita pada angkat tangan, senyum, sebab dah dekat dengan dia pun. Maksudnya bagi salam biar kena pada tempat. Biar kena pada tempat. Orang tengah makan tak perlu kita bagi salam, tak perlu. Jangan pula kata tak jawab berdosa. Dia pun keluar ketupat dulu, waalaikumsalam, baru balik. Jangan macam tu. Dah keluar, dah masuk dia rasa lain dah. Jangan. Dia kena telan terus. Baik. Kemudian Nabi ajar tadi pada ziarah orang sakit. Tuan-tuan, raya baru-baru ni, bila ni pengalaman saya, bila balik baru-baru ni, Allah rezekikan pada ziarah kebanyakannya orang sakit. Saya tak tahu lah Allah Ta'ala rezekikan kat saya begitu. Maknanya Allah Ta'ala nak ajar bahawa, ingat, kamu dalam keadaan sihat, sekarang kamu ziarah orang sakit, ingat, guna kesihatan yang kamu ada ni untuk taat kepada Allah. Sekarang ni kamu lihat orang sakit, ziarah sini jumpa orang sakit, ziarah sana jumpa orang sakit. Tak silap saya 4-5 biji sebuah pergi ziarah ni, jumpa orang sakit. Yang ni sakit, yang tu sakit, macam-macam. Allah nak ajar kepada yang ziarah itu, saya sendiri ziarah, Allah nak ajar bahawa ingat, nikmat kesihatan tu nikmat yang sangat bernilai. Ini modal untuk kamu mentaati Allah, nikmat sihat. Jadi guna sebaik mungkin. Saya kongsi satu cerita. Cerita pada seorang hamba Allah saya ziarah. Dia dah berumur juga. Dulu last saya jumpa dia dulu, sebelum Ramadan, sebelum lagi 2-3 bulan sebelum Ramadan, jumpa dia dalam keadaan sihat. Walaupun dia berumur tapi sihat. Tapi masuk Ramadan dia diuji oleh Allah dengan kesakitan. Dan bila saya balik baru ni, hampir-hampir dekat raya, saya ziarah dia. Tengok dia dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan ada tanda-tanda dia. Kemudian ziarah orang sakit demikian, kita teringat guru saya kata, kalau ziarah orang dalam sakit kerana demikian, bacalah surah Ar-Ra'd. Niatlah yang terbaik untuk dia. Kalau sihat yang Allah bagi itu terbaik untuk dia, minta Allah Ta'ala bagi kesihatan itu. Kalau yang sebaliknya terbaik untuk dia, minta Allah bagilah yang terbaik untuk dia. Saya niat begitu. Jadi bila saya baca surah Ar-Ra'd daripada awal, surah Ar-Ra'd ni panjang juga. Bila baca, bila waqaf setiap ayat, si pesakit tadi dalam keadaan pejam mata tu, dia boleh ikut bacaan saya. Dia ikut, Masya Allah, dia ikut. Dia tak ikut semua lah, tapi dia ikut dalam nak waqaf. La'allakum tattaqun. Dalam keadaan pejam mata dia ikut. La'allakum tattaqun. Contohnya, tu contoh. Ataupun dia syadidul iqab, dia ikut syadidul iqab. Ni, orang yang sakit begitu pun dapat menyebut ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca, dia ikut. Setiap kali saya waqaf ayat, dia ikut. Karena orang ni masa sihat dahulu, dia berkawan dengan Al-Quran. Dia sentiasa mendampingi Al-Quran. Al-Quran sebagai kawan dia. Waktu lapang, waktu bila dia baca Al-Quran. Sebab itulah
Di waktu sakit demikian pun dia boleh menyebut ayat Quran dengan fasih. Jadi bila saya baca, yang saya bimbang pada dia, takut saya baca salah. Sebab orang sihat kalau baca salah, malu kat orang sakit. Ini yang takut tu. Tu yang baca tengok betul-betul takut salah kalimah. Sebab dia ada ikut. Ini Allah anugerah pada orang yang demikian. Jadi bila saya dah habis cuti, saya balik ke sini. 2-3 hari saya dapat khabar bahawa dia telah kembali kepada Allah SWT. Masya Allah. Allah jemput dia. Itu contoh bahawa orang yang Allah telah bagi kemuliaan di akhir-akhir hidup dia pun boleh menyebut ayat-ayat Allah SWT dalam keadaan begitu. Jadi kita harap kita pun begitu nah. Kita pun begitu dapat ingat Allah sampai ke akhir hayat. Kita harap begitu nah. Itu pengajaran tadi. Ziarah orang sakit, ikut jenazah dan kita pergi kepada jemputan-jemputan yang kita terima, dan akhir sekali pada tadi kita menjawab bersin orang yang bersin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni dapat juga untuk kita bawa balik, untuk kita jadikan bekalan hidup kita, panduan hidup kita. Ayat Quran yang saya baca tadi 2, 3, 4 ayat Quran, kemudian penutup dengan hadis. Mudah-mudahan ini panduan hidup kita insya-Allah nah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin awaqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.